Melompat. Melompat kita pergi. Tok Guru pesan nak didik hati. Yang kita kata geli tu, itulah kita. Sikitlah. Dan masalah ini jatuh atas segala orang yang di tepi sungai. Pada ghalibnya, dia biasa orang duduk tepi sungai. Kerana jamban mereka itu atas rakit. Maksudnya bila atas rakit, bila najis tu turun, air tu mengecik, cuk, kena balik. Kena dekat peha, kena dekat kaki. Kita tahu tak, maaf, wajib basuh, tu aja. Sebenarnya bukan jamban kat atas rakit sekalipun sama juga. Tu yang kat rumah ada dia kena kaki dan sebagainya, wajib basuh. Bagi tahu tak, maaf, tu aja. Memang kita basuh. Yang ni nak buat perbandingan. Ni dia nak buat perbandingan ni. Perbandingan ni. Dan jika dilontar oleh seorang akan tahi kering. Apa beza dengan tadi? Tadi air kencing ataupun tahi basah. Jatuh atau dilemparkan ataupun jatuh atas air. Dan air itu percik kena balik. Itu cerita tadi. Dan bila percik kena balik, yang percikkan tadi tu tak dimakan dengan basuh. Yang bila sebut tahi kering, tak bolehlah kata air kencing. Mana ada air kencing kering tak? Jadi tahi kering dilempar, dilontar ataupun jatuh tahi kering dalam sungai, maka naik air mengena atas suatu daripada, kerana kuat lontar itu jatuh. Sebab apa dia istilahkan kuat? Sebab kalau dah kering dia ringan lah. Dah kering ni ringan. Tapi kalau basah tak payah lontar sebab dia berat, maka pergi maka dia kata jatuh yang kering, lontarnya tak apalah, maka tiada najiskan ia akan dia. Itu yang nak cerita. Ini yang kita nak cerita. Jadi kalau najis tu kering, jatuh dan mercik, air yang mercik tu dimaafkan, tak basuh pun tak apa. Tapi kita basuh lah kan, kalau kita nak basuh. Tapi tak basuh pun tak apa. Kalaulah najis tu basah, kena tak maaf, dengan maksud wajib bagi kita untuk basuh. Itu je nak beritahu. Kita nak buat macam mana, kita geli tak geli, kita nak buat tak buat apa sebagainya, itu kita punya pasal. Cuma hukumnya gitu. Jadi ada beza tak najis yang kering dan najis yang basah? Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, najis yang kering tidak berpindah. Najis yang basah aja berpindah. Maksud najis yang kering macam babi dan anjing sekalipun. Babi dan anjing sekalipun kalau kita pegang, kering dengan kering kan tak berpindah. Kita ingat tu. Jadi kat situlah perbezaan. Jika najis basah masuk dalam air tu kena syarat lagi. Air tu mesti lebih 2 qullah. Kalau air tu kurang 2 qullah akan menajiskan. Sebab tu dia kata air banyak tadi. Kalau air tu 1 baldi aja, jatuh najis mercik, tak maaf. Jatuh najis kering mercik, tak maaf. Jatuh najis basah mercik pun tak maaf juga. Kalau jatuh najis basah mercik, sama ada air sikit atau air banyak, tak maaf. Kalau najis tu kering, jatuh atas air yang banyak, dibagi contoh sungai. Seterusnya, masalah tersebut di dalam Ihya, dia ambil kitab besar. Sebab tu walaupun kita berkata kita bukan mengaji kitab besar, kita mengaji, kita belajar kitab Jawi je, bukan kitab besar macam kitab Arab, bukan, kitab Jawi je kita. Kalau istilah orang dulu panggil, kitab Jawi ni kitab betina, kitab Arab tu kitab jantan, orang dulu panggil lah. Jadi kalau kita kata kita duk belajar kitab betina, macam apa, low standard, kitab betina, maksudnya kitab Jawi, tapi isi dia macam kitab-kitab besar.
isi dia. Malah orang yang faham bahasa Arab, dia lebih mudah, yang belajar bahasa Arab lah, dia lebih mudah faham kitab Arab daripada kitab bahasa dia sendiri, iaitu kitab Jawi. Dia lebih mudah untuk faham kalau orang faham bahasa Arab. Malah orang yang faham bahasa Melayu sekalipun, baca kitab Jawi tak boleh faham. Tak percaya baca lah, faham tak? Tak boleh faham. Walaupun kita anggap kitab Jawi je, tapi kita tengok kitab Ihya tu, kita belek pun tak kitab Ihya. Ada orang tak pernah pegang pun. Pada awal juzuk pertama, barang siapa dalam kitab tu, barang siapa sembahyang ia, sembahyang, kemudian melihat ia atas kainnya najis, lepas sembahyang nampak najis kat kain dia, maka yang terlebih baik itu diqada akan dia, tiada wajib. Tak wajib qada, tapi sunat qada. Itu istilah dia, sunat qada. Jadi kalaulah dalam kitab Ihya Imam Ghazali, dia kata kalau semayang, lepas semayang nampak atas kain dia ada najis, maka terlebih baik sunat dia qada, tapi tak wajib qada. Tu hukum dia, sunat qada tapi tak wajib. Kenapa tak wajib? Ulama bahas lagi sebenarnya. Sebenarnya dia tak kata tak wajib seterusnya, gini. Jika kita dapat tanggung kemungkinan yang najis tu mungkin akan kena lepas sembahyang, maka tak payah qada. Tapi tak ada kemungkinan najis tu akan kena lepas sembahyang, maka wajib qada juga. Macam mana? Contohnya ada taik kan, kata dia ni, lepas bagi salam tunggu nampak Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tunggu nampak najis ada dekat baju dia. Bila dia tengok, ada kemungkinan tak masa dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, taik cicak baru jatuh lepas salam? Tak ada kemungkinan, maka wajib dia qada. Tapi kalau lepas dia salam, dia zikir dulu masa tengah baca doa, ada taik cicak, ada kemungkinan tak masa dia zikir tadi tak cicak jatuh dia tak perasan? Ada, maka tak wajib qada, sunat qada. Tapi dalam kitab kita dia cakap secara umum aja. Melihat najis lepas salam, lepas sembahyang. Dan jika melihat ia, lebih-lebih lagi kalau dia pakai baju Melayu datang sembahyang kat masjid, lepas pada tu dia balik rumah gantung, esok tu nak pakai baju yang sama untuk datang masjid, tengok ada tai najis ke apa ke dalam poket ke apa, alamak, semalam ni sah tak sah sembahyang, itu jauh sangat, sah lama, jauh dah. Ini kalau bagi salam je, tuan-tuan, bagi salam je, lepas bagi salam tu zikir, baca doa, tengok ada tai kat sini. Mungkin tak masa doa, masa sebelum doa tu, lepas bagi salam tengah-tengah subhanallah jatuh, mungkin tak? Ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan, tapi kemungkinan itu kecil. Walaupun kemungkinan itu kecil, dia ambil kira dengan maksud sah dah sembahyang, tak wajib qada. Tapi Imam Ghazali kata sunat qada, tak wajib, sunat. Ini dia tanya apa? Dia kata dia pakai jubah tu dah seminggu baru nak basuh. Masa nak basuh tengok rupanya ada najis. Nanti sembahyang dah seminggu sah ke tidak? Allah, jauhnya. Tak payah jauh sangat. Janji fiqh ni ada kemungkinan, jika ada kemungkinan boleh lepas. Itulah fiqh. Kan saya bagi contoh masa kita ngaji kitab Musalli hari tu. Kitab Musalli kita pun dah khatam baru ni. InsyaAllah kita akan buka kitab baru. Nama kitab tu Kifayatul Muhtadi, 500 muka surat. Kita akan buka, akan datang beberapa hari lagi kan. Ada tak kitab sampai tak? Sampai tak? Tu, ada dah. Tebal ni. Tengok lah. Jadi kita akan masuk kitab tu nanti lah. Lebih detail dari cerita tentang fiqh. Dalam kitab Mu'atul Musalli dah bincang dah berlambat tu. Berkaitan dengan najis ni. Memang dah ada dah, tapi secara ringkas lambat najis. Selagi boleh tanggung, kita tanggung. Malah dalam kitab Musalli yang kita bincang dulu ni, dia tu khunsa muskil. Dia ada 2 alat kelamin. Dia khunsa muskil. Dia ambil wuduk, dia pegang lelaki, tak batal wuduk.
dia lepas. Esok tu dia ambil wuduk, dia pegang perempuan, batal wuduk juga, lepas. Kenapa dua-dua tak? Macam mana nak batal? Dia panggil lelaki, panggil perempuan, dia pegang dia serentak, baru batal wuduk dia. Khunsa muskil, khunsa yang ada dua alat kelamin. Kenapa jadi gitu? Pegang lelaki pun tak batal, pegang perempuan pun tak batal, pegang dua-dua baru batal. Tak ada kemungkinan. Khunsa muskil ni, dia tak tahu dia tu lelaki perempuan. Dua-dua alat dia boleh pakai. Jadi ketika dia pegang perempuan, dia ada wuduk, dia pegang perempuan, dia mungkin perempuan, mungkin, tapi mungkin juga lelaki. Asalkan ada kemungkinan perempuan, dia pegang perempuan ke perempuan, tak batal. Esok tu dia ada wuduk, dia pegang lelaki, ada kemungkinan tak lelaki, ada dah nama khunsa kan, maka tak batal juga. Sama lah, kiasnya sama. Dia ada kemungkinan tak najis tu kena selepas salam? Ada. Jika ada, sah sembahyang. Walaupun kata takkanlah cicak lepas assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum tu cicak, pandai cicak tu berak, tak boleh, tak payah fikir, sah. Tapi kalau bagi salam lepas tengok tu ada, tak ada kemungkinan, tak ada kemungkinan tarik cicak tu nak kena, sebab kita bawa bagi salam yang kedua tu ada dah, maknanya tengah sembahyang lah kena, atau sebelum tu, maka wajib qada. Dia tengok kemungkinan, pekah gitu. Walaupun hati kita kata ini semalam lagi kot, ini masa tengah sembahyang kot, kot tak boleh kira, tak payah kot dalam masalah pekah. Pekah tak ada kot. Gini. Sebab kalau kita yang ngomong ada hijab, tapi tiba-tiba kita bayang hijab tak. Iyalah, boleh kita kata tempat ni memang tak ada cicak. Ni tak cicak tak boleh melekat ni. Oh hebat. Macam mana buat? Oh. Pak tu tak ada tak cicak. Baru tahu. Patut pun cicak tak ada. Tapi kat dinding dia boleh panjat dinding. Boleh, tapi kat atas tak boleh lah. Cicak biasa suka duduk kat atas ni. Okey, walaupun tempat tu macam ni, tak, kalau nak kira kemungkinan cicak tu ada, cicak tak boleh duduk. Maka cicak tak ada dalam ni. Tiba-tiba ada tak cicak, walaupun tetap juga, walaupun dengan maksud tetap juga lepas salam ada kemungkinan cicak datang berak. Kemungkinan tu maksud memang boleh dikatakan cicak tak boleh nak duduk, dia tak boleh lekat kaki dia, tak boleh lekat. Tapi ada kemungkinan juga dia lekat kat dinding, dia datang masuk sesat. Semua kemungkinan tu ada. Memang ada. Yang kata tak mesti kena qada bila yakin. Yakin. Maksud yakin tu bagi salam tadi, bagi salam pop tu ada dah tak cicak. Bagi salam kedua tu ada. Yakin tu. Tapi kalau lama sikit aja, mungkin 10-20 saat baru tengok ada, baru nampak, pun kita boleh tanggung, istilah dipanggil tanggung. Kita boleh tanggung dia jatuh masa 10 saat tu lah. Kemungkinan itu ada. Jadi kalau kata walaupun cicak tu tak boleh ada kat sini, tapi kemungkinan cicak sesat mesti ada, boleh ada. Tapi tak nampak tu kemungkinan tu berapa persen? Adakah 100%? Tak mungkin. Taklah. 90 kot. 80. Ada kalau dia sesat, mungkin dia main-main kat tepi-tepi kot. Jadi sebagai nak kata tak perlu nak qada dah. Sebab ada kemungkinan cicak tu datang berak betul dia keluar balik. Cari tak jumpa dah. Ada tak? Ada. Maka boleh. Pekah nak bagi tahu dia ambil sikit pun. Kemungkinan tu sikit pun ambil. Ambil sebagai kemungkinan ia kena waktu tu. Tu pekah dia mudah. Cuma Imam Ghazali kata waswas tak kalau gitu. Masalah tak? Ada kata kat sini. Maka yang terlebih baik itu diqada akan dia. Dan disebut diqada akan dia, tiada wajib. Nak bagi tahu terbaik, lebih baik qada, tapi tak wajib. Jangan kata wajib. Nak qada silakan, jangan kata wajib. Nak qada boleh. Tu Imam Ghazali kata. Imam Ghazali pun cantik juga kata gitu. Kalau kita kata wajib, maknanya kita balik kita cicak. Okey, pada formula ada terbuka kita bahawa najis yang kering. Najis yang kering. Ada yang sebab nak cicak tinggal di najis di atas sini dapat biasa. Tapi dia formula kering dah. Jadi dia kembali tak dekat. Kering Okey. Najis yang kering kena.
Najis yang kering kena. Yang pertama, bila najis tu memang kering, kena baju, selesai, tak ada khilaf. Dengan maksud tak pindah. Sebab baju kita kering. Kalau baju basah pindah. Dia salah satu basah baru pindah. Najis kering, baju kering, maka tak pindah. Selesai. Dengan maksud bila dia kena dan dia jap. Takut ada kat bawah ni. Sebenarnya ada sikit, tak apa, cerita dulu lepas tu baca kemudian. Okey. Kalau kering, kena dan kena, maka tak berpindah. Tak berpindah. Bila maksud tak pindah, kain tu suci. Tak ada khilaf. Sebab kering dengan kering. Tai cicak kering dengan kering. Tak ada khilaf, tak berpindah. Kalau kena badan, ada khilaf. Kena badan ada khilaf. Dengan maksud, pendapat yang pertama kata badan kita kering. Ni kalau kering lah ni. Kering. Bila kering dengan kering, tak pindah juga. Sebab tangan kita kering. Pendapat yang kedua kata badan kita tak pernah kering. Betul tak? Kuat juga yang dua ni. Sebab dia kata bukti badan kita tak pernah kering, sebab tu ada cok jari. Kalau kering takkan mungkin ada cok jari. Cok jari, panggil cok jari kan? Thumbprint tu, cok jari kan? Yang kalau kita pegang cermin ada cok jari. Kalau dia kering tak mungkin ada cok jari tu. Bila basah baru ada kan? Pernah tak tangan kita kering sampai kan tak ada cok jari? Jadi mengikut pendapat yang kedua ni, sebenarnya bila kena kulit automatik berpindah walaupun kita kata kering. Cuma pendapat pertama tu ada khilaf kan tu. Pendapat pertama kata tidak, kering lah tu. Kering lah, dia kata kering. Masuk basah tu basah lembab. Ini kering. Kita kering apa? Bawa pergi kat forensik, cek, ada cok jari. Kalau kering macam mana boleh ada? Betul juga. Ada khilaf, tu kat situ khilaf. Tapi kalau kena baju yang kering, habis. Dengan maksud tak ada khilaf, tak pindah. Okey, itu dari segi pindah. Dari segi semayang cerita lain pula. Tengah semayang cerita lain pula. Ni kita pindah dulu. Pindah. Okey, selesai dah. Jika kena baju kering, tak berpindah. Walaupun dia duduk situ lama, 3 jam duduk kat situ, tak pindah. Sebab kena dekat baju ataupun kena dekat pakaian yang kering dan tarik tu juga kering. Tapi kalau kain tu basah, masa keluar tu basah, kena basah, itu tak boleh lah. Basah dengan kering berpindah lah. Okay. Duduk lama pun tak pindah kalau kena dekat pakaian yang kering. Kalau kena kat badan, khilaf. Sebagai ulama kata kering juga, sebab dia tak kira basah yang ini. Sebagai ulama kata tak, basah. Saya pun terasa basah ni. Basah semua ni, terasa peluh kita kan. Okay. Maka yang tu khilaf. Sebagai ulama kata kering juga, dia kena basah sungguh. Macam kita celup air, baru namanya basah. Sebagai ulama kata tidak, walaupun tak basuh tapi sebenarnya dia basah, maka berpindah. Kalau basah pindah. Kalau bab semayang lain. Dalam bab semayang, jika jatuh dekat baju tadi, kata tak pindah kan? Tak boleh najis kering tadi tu ada dekat pakaian lebih daripada kadar tamakninah. Mudah kata 2 saat. Tak boleh lebih 2 saat. Kering ni. Kalau basah awal-awal lagi batal lah. Salah satu basah, tak cicak basah, jatuh awal-awal lagi batal lah. Tak kisahlah kena badan ke, kena baju ke, dah basah, mesti berpindah. Walaupun kita buang, mesti ada bau, warna ataupun rasa. Tak cicak tadi, itu memang awal-awal dah batal. Ni bab semayang pula. Bukan bab pindah ni, bab semayang. Jadi kalau tai cicak tu basah, awal-awal lagi habis batal lah terus. Kena badan pun batal, kena baju pun batal. Tapi kalau tai cicak tu kering kena, dia mesti buang jangan lebih 2 saat. 2 saat tu tak ada sebenarnya. Dalam kitab tulis kadar tamakninah. Tamakninah tu kadar subhanallah. Payah nak kira 1 saat macam pendek sangat. 2 saat. Lebih 2 saat ada tai cicak kering tu batal juga semayang. Sebab tu bab lain. Walaupun dia tak berpindah tapi dia duduk. Namanya menanggung najis. Jadi kalau jatuh tai cicak, jatuh. Oi, benda apa ni? Tai cicak ni. Masa dia tengah fikir tai cicak tu dia dah batal lah. Patut, tai cicak. Kena buang. Boleh tak gitu? Macam tak logik ya. Cara nak buang pula ada cara. Dia tak boleh angkat, dia tak boleh tarik. Kerana angkat dan tarik dia kira menanggung, batal juga semayang dia. Macam tak ada harapan. Dia hanya boleh tolak aja. Tolak boleh. Contohnya macam ni. Macam ni ikut semayang. Badoh main ni. Tak apa lah, buat contoh. Tarik dia jatuh. Basah atau kering, sama lah. Kalau basah dia kena buang segera. Kalau kering pun dia kena buang segera.
Saya sebut tadi apa? Kalau basah jatuh batal kan? Itu kalau kena baju. Sebab kita tak boleh nak pecah baju. Kalau ridak, basah kena, masih lagi, kalau kena sama ada kering ataupun basah tai cicak tadi, kena ridak, kena sekepiah yang boleh buang. Kalau kena baju, habis cerita dah. Kena kain habis dah. Batal terus. Tapi kalau ridak, serban yang boleh buang, katalah ambil ridak macam ni, jatuh. Basah atau kering sama hukumnya. Jatuh. Dalam masa 2 saat, mesti buang. Cara buang tak boleh tarik, mesti tolak. Macam mana yang boleh? Pup jatuh, dia terasa. Pup jatuh. Boleh tak? Sempat nak fikir? Tak sempat fikir weh. Apa benda ni jatuh? Benda apa? Duk benda apa, batal lama dah. Okey. Tapi kalau dia buat macam ni batal. Sembahyang ni, jatuh kat sini. Tak cicak ni, dalam masa yang cepat. Buat gini. Batal. Tarik tak boleh. Dia boleh tolak. Ataupun jatuh kat sini, dia pun angkat. Jatuh kat sini, pup, dia pun angkat. Angkat kan tu? Jatuh kat sini, dia angkat. Angkat. Bukan macam ni. Sini bukan angkat, dia tolak, angkat. Jatuh kat sini, dia pun benda ni, dia pun angkat. Angkat tu, angkat. Bila angkat je, betul. Yang dia boleh hanya tolak je. Kalau jatuh pup atas ni, mungkin dia terasa, mungkin tak cicak kot lah kita lah, dapat tak nampak, dia pun tolak. Tapi kalau dia tarik ke depan, batal. Jadi cara nak buang najis yang kena dalam masa 2 saat pun payah. Boleh kata, mudah-mudah kata kena tak cicak, batal lah. Mudah-mudah kata, tapi detailnya macam tadi. Kerana kalau tarik dikira menanggung, angkat dikira menanggung, tapi tolak tak. Contoh, ada Quran atas ni, dia tak ada wuduk, dia tak boleh pegang Quran. Boleh tak dia angkat meja? Tak boleh. Angkat tak boleh. Dia panggil menanggung. Angkat meja tak boleh. Boleh tak dia tarik meja yang atas tu ada Quran? Tak boleh. Boleh tak dia tolak meja? Boleh. Tolak. Boleh tak dia pegang meja? Boleh. Sebab dia bukan pegang Quran, dia pegang meja. Nak cerita tolak dengan tarik tadi. Itu bukan masalah najis, tapi samalah, lebih kurang sama bab tu. Jadi biasanya kalau kena najis dekat pakaian ni, biasanya memang tak sempat, batal lah. Itu kalau sedar ketika sembahyang. Sebenarnya dia tu masalah kat bawah ni, belum baca lagi, dah soal, baru kita baca sekarang ni. Jadi lepas saya baca ni tak perlu syarah lagi lah. Dan jika melihat ia akan najis di tengah sembahyang, maka hendaklah dilontar ia dengan kain itu. Dilontar ia, jatuh atas kain, dilontar kain itu. Masuk lontar yang tadi lah. Bukan lontar, bukan tarik dan bukan angkat. Dia mestilah tolak. Itu masuk lontar. Dan dia tak ada sebut berapa lama. Kena dobek maksudnya kena lontar tu dalam masa tomak ninah. Jangan lebih tomak ninah. Susah nak faham tomak ninah ni benda. Jangan lebih 2 saat. Senang cerita. Jangan lebih 2 saat. Kan tomak ninah kan, masa kita rukuk, Allahu Akbar, Sami Allah Mahmidah, kan tak sah sebab tak ada tomak ninah. Allahu Akbar, Sami Allah Mahmidah, Allahu Akbar, kan tak sah. Biar duduk diam kejap, kan tomak ninah. Kan berapa lama tomak ninah tu? Lebih kurang. Jadi Allahu Akbar, Sami Allah Mahmidah, Allah, walaupun laju sah sebab dia ada tomak ninah. Tu tomak ninah tu nak ambil. Macam mana pun kata Imam Ghazali, ni. Dan yang terlebih baik, yang afdal, maka hendaklah dimulai lain sembahyang tu, mula balik, kata Imam Ghazali. Samalah nak menolak was-was dan sebagainya. Tapi daripada hukum tak ada. Walaupun najis kena padaku dan aku telah tolak najis tu, solat aku tak batal, tapi Imam Ghazali kata mula daripada awal. Tapi kalau tak nak mula pada awal pun sah. Dan asal masalah ini, macam mana boleh dapat hukum ni? Diambil daripada cetera mencabut kasut. Cetera tu cerita lah. Mencabut kasut tak kala dikhabar oleh Jibril kepada Nabi SAW dengan bahawasanya atas kedua kasut itu najis. Nabi pernah sembahyang. Nabi sembahyang dululah kat padang pasir ke, kat mana ke. Waktu tu taklah dalam masjid. Kan sembahyang, tiba-tiba baru takbir je, Allahu Akbar, Jibril datang main bisik. Dia kata kat Nabi,
dekat kasut ada najis. Pelik lah, sembahyang pakai kasut ke? Kita je buka. Sembahyang pakai kasut ni biasa je. Bila-bila zaman Nabi tu biasa je. Habis tu kalau sembahyang dalam masjid ke, pakai kasut macam mana nanti? Masjid dulu mana ada kapet. Masjid pada pasir gitu, pacak. Dinding ada sikit, lepas tu tanah ataupun pasir. Jadi dan ataupun sembahyang yang bukan kat masjid ke, kat mana-mana perjalanan ke musafir kan, tengah takbir je Jibril mai bisik, dia kata dekat kaki kau ada tai unta, ada najis lah. Dalam masa tadi tu lah, sebelum tamakninah lagi, maksudnya dalam masa 2 saat, mudah kata Nabi campak kasut tu. Campak tu maksud tanggal. Macam mana tanggal kita tak tahu, macam mana cara tanggal tu. Bila sebut kasut, mungkin juga capal, mungkin juga selipar. Sebab kalau kasut yang asyik ada tali, mana cara nak bukan kena duduk. Jadi maksudnya kita boleh kata selipar lah, siapa yang boleh gitu. Yang boleh tanggal gitu. Serta-merta tengah sembahyang, yang bestnya para sahabat yang kat belakang pakai kasut juga, pakai selipar juga, pakat-pakat tanggal. Nabi syuk gitu, kup dua-dua kaki, satu ni satu sini, para sahabat pup berkelimpangan semua sahabat. Tapi terus sembahyang diteruskan. Lepas pada tu habis sembahyang, Nabi kata, apa salah sepenuh kasut bergelimpangan ni? Dia kata, aku tengok ingatkan syariat baru, cara sembahyang baru. Dulu kau dah ajar kami cara sembahyang gini-gini, manalah tahu turun wahyu cara baru, Allahu Akbar, cuk pecah lipa. Lepas tu Nabi gelak gitu ajalah, tak kena sembahyang balik. Dia kata gini, maka bahawasanya Nabi tiada memulai lain akan sembahyang tu. Nabi tak ulang balik. Nabi tak ulang balik pun sembahyang tu, sebab Nabi buang dengan segera. Daripada kisah ni lah jadi hukum tadi. Dan harus disembahyangkan dengan kasut itu tadi, yang ada najis yang dimaaf padanya. Pertama, ketika sembahyang, pakaian kita kena suci daripada najis. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Jika dekat pakaian ada najis tapi najis tu dimaafkan, maka sembahyang sah walaupun ada najis, dengan syarat najis tu dimaafkan. Apa najis yang dimaafkan? Kita dah mengaji dah sebelum ni, bulan lepas. Contohnya ada darah, percikan darah yang kurang daripada 10%. Ulama tak cakap 10%, ulama cakap sikit. Kalau sikit, ada percikan darah dekat baju mana, sembahyang sah. Cuma nak kata sikit banyak tu kita tak reti. Uruf, kebiasaan. Payah juga kita ni, tak reti sikit banyak. Ulama tolong. Bila ulama tolong kita nak kata banyak mana, maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata banyak tu besar telapak tangan. Besar ni darah tu. Ada ulama kata 2 jari. Ada ulama kata besar 5%. Ada ulama kata besar 10%. Ada ulama kata sampai mengalir tu. Tu baru banyak. Habis kita ambil mana? Kita ambil yang 10%. Kenapa? Kerana itu yang masyhur. Dia ambil kat mana di maaf 10% ni? Dia ambil daripada lubang dubur, besar 10%. Kenapa dia maaf? Nanti kita cerita kenapa maaf. Habis yang kata 2 jari tu besar 2 jari, darah dibagi ke 2 jari ke bawah, dia ambil daripada ikan yang tak wajib disiang, boleh makan dengan isi perut. Dia ambil kiyah ke situ dan sebagainya. Masing-masing ada kiyah masing-masing. Yang masyhur dan yang kita nak pakai besar 10%, darah kalau ada dekat baju, dekat badan ketika sembahyang ada najis, tapi najis yang dimaaf. Lebih 10% tak maaf, batal sembahyang. Jadi maknanya sembahyang ni kena suci daripada najis, tapi najis yang tak maaf. Kalau najis yang maaf, sah. Contohnya kita makan gulai, kita makan sup daging. Nanti kita akan cerita bab tu balik kalau ada dalam bab tu nanti. Saya nak ringkas je sebab kita pernah cerita bab ni 2 kali dah. Kita makan sup lembu. Yang mana kita makan sup lembu, perciknya sup lembu dekat baju kita tu najis. Kita tu makan najis yang dimaafkan. Kerana dalam daging tu ada darah. Bila kita masak, darah tu akan masuk dalam kuah. Maka sebenarnya dia panggil kuah tu mutan najis. Tapi dia haruskan, dibenarkan untuk makan. Boleh makan. Tapi bila pecik kat baju, najis, maka tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang besar mana? Sama juga, besar 10%. Ke bawah, sah. 10% ke atas tak sah.
Kalau ada banyak tuah kumpah tengah sedap pro kena sini. Adalah besar tapak tangan. Tengok nak semayang lah ni, sup warna putih aja. Kalau kari tu memang uduh lah. Putih lepas ni dia pun ambil tisu, ambil wuduk ke apa, semayang tanpa cuci, tak sah semayang. Sebab apa? Sebab ada najis, ada darah yang bercampur dengan kuah dekat baju dia, dan kadar dia pula besar ni. Tapi kalau seposing ke bawah, maaf. Jadi maknanya kalau sembahyang ada najis, tapi najis tu dimaaf, sah. Dia kata kat sini. Tengok Dan harus disembahyang dengan kasut yang ada najis. Boleh kalau ada najis, tapi jangan cepat sangat. Kejap. Najis yang dimaafkan padanya. Kalau najis tak maaf, ada tai tai lembu, stepek tu, tak maaf. Ada tai kucing, tak maaf. Sebab tu najis yang dimaafkan padanya. Kalau ada najis dekat kasut, apa maksud najis yang dimaafkan kasut? Mari kita bincang apa dia. Dan jika ada najis yang berjirim, ada lagi ain dia lah, ada najis lah, tai tu ada lagi. Jika ada, sekarang ni kasut, nak semayang dengan kasut-kasut. Kasut ada najis, najis ada jirim, ada ain, ada fizikal najis tu. Okay. Boleh semayang. Nak tahu boleh ke tak boleh, dia kata maka hendaklah, wajiblah dicalit akan dia dengan bumi. Dicalit tu di gesek. Itulah. Ni tanah ni. Tengok, tapak kaki ada tai. Gonyok, apa? Apa benda? Gini ikutlah bahasa apa. Buat gitu. Tak payah basuh ke? Tengok ni. Lepas buat dia panggil gitu, dicalit lah. Di bumi tu masuk tanah. Dan disembahyangkan dia. Lepas tu sembahyang dan sah. Tapi sabar dulu, tak habis lagi. Dan kata Imam Nawawi, di dalam majmuknya, tengok, kitab majmuk kita tak pernah tengok pun. Saya pernah pegang gigil tengok majmuk, tengok bel-light, tak larat nak baca. Tapi dalam baca kitab ni, kita mengaji kitab majmuk, kita boleh kata dalam majmuk Imam Nawawi kata, wah hebat. Padahal baca kitab Jawi je. Jangan pandang rendah kitab Jawi. Kau baca majmuk, kita tak main, kita kecil majmuk. Goreng apa lagi, betul lah. Dalam majmuk, apabila mengenai akan khuf atau kasut. Khuf ni stokin kulit. Mazhab Syafi'i stokin kulit. Mazhab Hanafi stokin biasa pun, stokin kulit atau stokin biasa, stokin yang kita duk pakai ni. Tapi kita tak pakai, kita tak terima, iaitu mazhab Syafi'i tak terima. Khuf adalah stokin kulit, dengan maksud dia mesti dibuat daripada kulit ataupun macam kulit. Contohnya sintetik yang macam PVC apa yang macam biasa orang buat balut sofa, kursi kereta, yang duduk-duduk panas tu. Kalau kulit betul, duduk-duduk sejuk walaupun kena panas. Kalau masuk kereta duduk panas-panas, tahulah tu. Itu bukan kulit original. Seat tu. Kulit tu ataupun kita panggil kulit tu, sama ada dia original ataupun sintetik ataupun tak original, boleh buat khuf, no problem. Tapi kalau stokin daripada kain ni, daripada benang ni, tak boleh. Tak nama khuf. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi je. Mazhab Syafi'i tak terima. Dia kata, bila kena khuf atau kasut, najis, okay, maka digosok akan dia dengan bumi dengan tanah hingga hilang ainnya, sampai hilang. Tak boleh ada sikit pun ainnya. Dan tinggal bekasnya. Lepas dah gosok-gosok, adalah bekas. Bekas tu lah tempat yang mana kena najis tadi. Maka ditilik. Tengok. Jika ada najis itu basah, dia gini. Bukan gitu, dia gini. Sebelum baca tu. Ada najis dekat kasut. Najis tu kering. Tu betul. Kemudian digosok dekat bumi. Bukannya, jika ada najis dekat kasut, najis tu basah, habis cerita, wajib pakai air, sembahyang tak sah. Jika ada najis tu ada dekat kasut dan najis tu kering. Kalau basah, awal-awal lagi reject dengan maksud wajib basuh untuk sembahyang, tak boleh sembahyang. Jika najis itu kering, barulah gosok dekat bumi. Tu. Lepas gosok, sebab tu kena syarahan. Kalau baca tu dia tak kata gitu. Lepas gosok,
jika ada najis itu basah. Dengan maksud lepas gosok hilanglah najis kering tadi. Tiba-tiba lepas dah hilang najis kering, lepas gosok dekat tanah, tempat najis tadi basah. Maksudnya kering di luar, basah di dalam. Basah. Tiada harus disembahyangkan dengan dia. Tak boleh. Walaupun kering, lepas gosok tu jadi basah. Rupanya kat dalam tu basah lagi najis tu. Ataupun membuktikan bahawasanya ketika najis tu kena ke kasut, dia masih lagi basah. Sebab ada kemungkinan najis kering kena kat kasut. Bila kering kan kering tak pindah. Apa buktinya? Bila gosok tak ada bekas basah. Bukan menandakan, berkemungkinan najis tu kena kering. Maka bila gosok dengan tanah masih lagi kering, maka boleh sembahyang. Kat situ dah ambil. Walaupun kemungkinan basah mungkin juga, kemudian dia kering, tak ambil kira. Pekah mudah. Ada kemungkinan jadi. Okay. Jadi jika asal najis tu dekat kasut kering, kemudian gosok-gosok nak sembahyang, gosok, ada tanda basah lagi kat bekas dia tu. Okey. Tiada harus disembahyang, tak boleh dengan dia, dengan ketiadaan khilaf. Kerana bertabur ia daripada tempatnya kepada tempat yang lain, daripada segala suku-suku kasut yang suci. Masa gosok tu, dalam tu ada basah, masa kita gonyoh-gonyoh gitu tu, kenalah belah-belah yang mana kering tu pun dah jadi basah balik juga. Sebab dalam tu basah sebenarnya. Okey. Dan jika ada kering ia atas khuf itu ataupun kasut tadi, lepas gosok-gosok kering juga kat dalam, maka digosokkan dia. Lepas digosokkan dia, maka iaitu najis dengan tiada khilaf. Dan tetapi bila najis tu dah kena dekat kasut dan najis tu kering, gosok dan tak ada tanda basah. Tak ada tanda basah pun. Okey, dia kata najis juga. Kalau ada tanda basah, najis tak ada khilaf. Bila sebut najis, tak boleh buat sembahyang. Kalau dia kering, gosok, kering, dia kata najis juga. Cuma dia kata, tetapi adakah dimaaf atau tiada? Ni nak cerita ni. Okey. Adakah dimaafkan, boleh sembahyang ke tidak? Sebab apa? Dah lah kat luar kering. Bila gosok-gosok dengan tanah, tak ada kesan pun basah. Mana kering? Najis. Adakah dimaaf atau tidak? Maka iaitu dua qaul. Ada khilaf. Dua qaul. Bila sebut dua qaul jadid dan qaul qadim. Ada pendapat Imam Syafi'i yang awal-awal ketika dia duduk di Iraq. Lepas Mu'tazilah, pemerintah Mu'tazilah ambil rampas kuasa, sehingga 3 ke 4 pemerintahan Mu'tazilah, macam-macam ulama ahli sunnah wal jamaah kena seksa, termasuk anak murid dari Imam Ahmad kena seksa macam-macam. Pemerintah Islam tapi Mu'tazilah. Waktu tu baru tahun 200 ataupun 100 lebih, 180, 150 kot, 100 gitu je, 100 lebih je hijrah. Dah ada dah pemerintah Mu'tazilah. Akhir sekali Imam Syafi'i berpindah. Sebab dia tengok lepas seorang-seorang kena penjara, dia pindah ke Mesir. Bila pindah ke Mesir, maka dia pun buat kitab juga. Dia keluarkan fatwa. Fatwa dia tak sama dengan masa dia duduk kat Iraq. Yang kat Iraq dia panggil fatwa qaul qadim, pendapat lama. Yang dekat Mesir dia panggil qaul jadid, pendapat baru. Dia kata ada dua qaul ni. Dan yang muktamadnya itu tiada sah sembahyang. Muktamad tak sah sembahyang. Tak sah juga. Tak sah juga. Maknanya macam tak payah bincang aja. Dia najis tu basah, ada dekat kasut, tak ada khilaf, wajib masuk, tak sah sembahyang. Kalau ada najis dekat kasut, najis tu kering, tapi bila digonyoh-gonyoh dekat tanah ada tanda basah, maknanya sebenarnya kat dalam tu basah lagi, maka tak sah juga, tak boleh sebut sembahyang. Okey, jika najis kat luar dekat kasut tu kering, gonyoh-gonyoh kering juga kat dalam, maka najis juga, najis. Boleh bawa sembahyang ke tak? Kata pendapat yang muktamadnya tak boleh buat sembahyang juga. Macam tak payah bincang aja. Okey, tapi dengan dia iaitu atas qaul jadid Imam Syafi'i, dan sah sembahyang dengan dia atau qaul qadim, dan iaitu dhaif. Qaul qadim sah sembahyang, maksudnya Imam Syafi'i berfatwa sah dulu, dan itu adalah pendapat yang dhaif, dia kata. Itulah.
Inilah kitab ni, kitab najis. Jadi kata, buat apa nak mengaji sampai macam ni sekali? Dah lah tak khilaf lah, kali lebih kurang aja. Sebab memang kitab ni kitab najis. Kalau nak sekadar cerita najis sekali lalu, belajarlah Musalli ke, Kifayah ke, Matla'il Badrain ke. Itu sekali lalu je. Ini memang kitab najis. Satu-satunya kitab yang bicara bab najis. Penuh bab najis pada risalah yang kedua. Jadi dia bagi tahulah semua. Okey. Dan kata, ada lagi. Dan kata Imam Rafi'i, habis ni sikit lagi. Dan kata Imam Rafi'i, yang ada kena-mengena dengan tadi juga. Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Dia dua orang ni biasa inilah satu zaman. Syekh Ramli Ibn Hajar satu zaman. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik satu zaman. 100 lebih hijrah. Jadi Imam Rafi'i ni dia kata, sebab tadi kata Imam Nawawi, awal atas sekali tu baca balik tu. Mana atas tadi? Yang kata ni. Dan kata Imam Nawawi dia dalam majmuknya. Bila dia dah bawa datang kitab, dia bawa datang pendapat Imam Nawawi ni, dia dah bawa datang pendapat Imam Rafi'i pula. Dan kata Imam Rafi'i, yang dimaaf pada qaul qadim itu dengan beberapa syarat. Yang kata maaf tadi tu dengan maksud najis tu kering. Gosok dengan tanah pun kering, maka dimaaf dan sembahyang tu sah. Walaupun begitu dia kata ada syarat. Pertama, adalah najis itu berjirim yang lekat dengan khuf ataupun kasut itu, dan jika pada umpama kain tiada memadai, digosok akan dia dengan apa jua halnya, sama ada kering atau basah. Kalau pertama yang kasut ataupun khuf, mestilah kasut atau khuf. Dia tak boleh kalau kain. Macam stokin tak boleh, kain tak boleh. Sebab apa? Sebab kain dia akan menyerap. Sebab tu tak boleh, dia akan ada dalam tu. Tapi kalau khuf ni mesti dibuat daripada kulit, dengan maksud kalau kita bubuh dalam kasut tu, air tak keluar. Menitik-nitik sikit-sikit tu biasalah, tapi air tak keluar. Macam tu juga khuf. Jadi bila kena najis, gosok gitu pun tak apa, sebab najis tu tak masuk ke dalam. Kan dia tak serap air, tidak telap air dia panggil, tak serap air. Maka sebab tu boleh gosok gitu aja najis tu, dan boleh sembahyang, tak tanpa basuh. Tapi kalau kain, tak maaf dia kata. Okey. Yang kedua, syarat kedua, ini pun kaul pendapat dhaif nak cerita ni. Pendapat mutamat tak sah. Digosok akan dia pada waktu kering, maka tiada memadai pada waktu basah. Kalau tengah basah gosok tak boleh tak, sebab basah. Dah basah kan wajib basuh awal-awal lagi. Dan dia kata qat'an. Macam mana bahasa kita qat'an? Mesti sudah tentu. Sudah tentu. Tak payah ceritalah kalau dia basah. Qat'an, putus. Qat'an ni putus, putus. Tapi tak payah sembang Kalau basah tu tak payah sembang. Gitu. Qat'an. Hasil kena hasil kena najis itu dengan berjalan. Yang kena dekat khuf, kena dekat kasut tadi daripada berjalan, daripada ketiadaan sahaja dipijakkan dia. Sahaja kan sengaja. Jadi maksudnya dia bukan ambil ada tahi, ambil kasut dia genyah. Yang tu tak maaf. Tak sengaja. Maka jika disahaja melumur akan dia, maka iaitu wajib membasuh akan dia. Qat'an. Kata mesti kalau sengaja takkan maaf juga. walaupun kering. Dan tiada farq, tiada beza antara sedikit najis itu atau banyak, kerana dikiaskan atas kain apabila kena berhenti kat sini. Okay. Dan tiada farq, tiada beza antara sedikit najis itu sikit ke banyak, tak ada beza dia kata. Kerana dikiaskan atas kain apabila mengenai akan dia oleh najis yang sedikit, maka bahawasanya dimaaf daripadanya dengan tiada membasuhkan dia. Dia kata kat sini, kalaulah najis yang dimaaf macam darah apa tadi tu kena dekat kain, bila kena kain, kalau ianya sikit kan dimaaf. Macam contohnya darah tadi dia kata kan dimaaf. Okay? Maka dia nak kias macam mana. Dan demikian dan dimaaf tanpa membasuh, dimaaf sah sembahyang. Dan demikian lagi pada kasut. Demikian lagi tu maksud lebih-lebih lagi pada kasut. Dimaaf dengan tiada sapu dan tiada gosok akan dia. Lebih kasut maaf, sebab kena kat baju najis sedikit dimaaf. Sedangkan najis dengan kena dekat baju macam tak ada kena-mengena je. Kasut
tempat berjalan. Bila ada najis, patutnya lagilah maaf. Sebab kasut kita pakai kat bawah. Dia nak bagi tahu tu je, kias. Malah banyak pun maaf juga. Habis kenapa dekat baju kena darah, sedikit maaf, banyak tak maaf? Sebab apa kena-mena tiba darah tu nak ada kat sini? Bukan kau macam mana pula nak ada darah kat sini? Tak ada kena-mena. Maka sikit maaf, banyak tak maaf. Habis kenapa dekat kasut kalau kena najis banyak pun maaf? Banyak tu maksud banyak, lepas tu dia buang gosok tadi tu lah. Banyak pun maaf. Kenapa? Sebab kasut kan tempat berjalan. Takkan tak sikit je maaf, banyak pun maaf juga. Kenapa? Kan memang tempat dia berjalan. Kasut ni kan guna untuk berjalan. Gitu lah. sampai macam tu sekali dia bahas. Sampai kita ni pula rasa macam alahai, cepat-cepatlah. Tak naklah ngaji banyak. Ulama bahas sampai macam tu sekali. Habis session ni kat situ. Dan tersebut di dalam hayatil hayawan. Berhenti kat situ lah. Kitab Hayatil Hayawan ni siapa ada keinginan nak belajar yang kuat, cari di kitab Arab, cari yang terjemahan Indonesia. Sebab yang saya pernah cerita dulu, ingat tak, yang bahawasanya ada dugong ada hukum dalam kitab, sebut kitab Sabilal ada sebut berkaitan dengan jika dia berzina dengan dugong dapat anak. Begitu pun nak cerita pasal hukum tu. Nak ceritanya ada satu hidupan di laut, duyung kan, Syekhul Bahar, lelaki laut dia panggil. Separuh ikan, separuh lelaki, ada janggut. Ada cerita dalam kitab Hayatul Hayawan. Ada perempuan sampai ke pinggang orang, sampai ke ekor, lepas pada tu ekor. Kita panggil dugong, semua bulat. Dugong. Ada malah kitab tu dikau beratus tahun dulu. Siapa yang nak cari lebih lah, saya tak cerita lah kat sini sebab dalam kitab kita tak ada. Tapi dalam kitab Hayatul Hayawan saya cari kitab Arab, kitab terjemahan Indonesia dah ada. Boleh cari kat Shopee. Bolehlah baca. Haiwan-haiwan pelik dia panggil. Haiwan-haiwan pelik. Dalam kitab tu semua cerita haiwan. Semua cerita haiwan. Orang kahwin dengan lembu, dapat anak macam orang. Orang kahwin dengan babi, dapat anak macam orang. Dan boleh bercakap. Boleh tak jadi imam? Imam kau siapa? Babi. Boleh tak? Keturunan babi. Dia kata yang Piramli buat cerita keturunan apa? Itik serati. Keturunan angsa tu. Betul tu. Ada. Orang kahwin dengan binatang dapat anak. Orang kahwin tu maksud tu lah kan. Orang kahwin dengan kambing, dapat anak kambing, boleh buat korban tak? Anak tu. Saya tak nak cari jawapan, carilah kita sebab benda tu benda pelik lah. Allahu a'lam. Tunggu dulu. Kita sambung akan datang tasbih kafarah dan subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.